Santai, santai, santai KDN. Santai KDN terbaik. Kami dari PDRM, Santai KDN terbaik. 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 Santai, santai KDN. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia. Barani, apa khabar semua? Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi menyaksikan dalam podcast Santai KDN. Anda dengar kami bincang yang akan kami kupaskan pelbagai isu dan perkara yang menarik, informasi yang menarik dengan pelbagai agensi dan jabatan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kita ada 11 semuanya di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kita akan paparkan dan kita akan kupaskan pelbagai informasi-informasi yang menarik untuk anda semua. Jadi hari ini kita akan bersama dengan seorang figura yang tidak lain tidak bukan, bersama seorang yang cukup berpengetahuan tentang AADK, iaitu Agensi Adilian Kebangsaan. Kita akan bersama dengan Tuan Hamizan Haize. Apa khabar Tuan? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So bagaimana perjalanan ke sini? Okey. Jam tak ada jam. Tak ada Semua selamat. masalah. Tak ada masalah. Okey, baik. Jadi hari ini kita akan bincangkan di mana sekarang ni tengah hangat dibincangkan tentang RUU. Pindaan yang terbaru bagi tahun 2024, di mana pelbagai perspektif yang telah diberikan kepada masyarakat, kepada kita. Jadi Tuan boleh Tuan terangkan sedikit apa itu Seksyen 39C dalam Akta Dadah Berbahaya ini Tuan? Okey, Seksyen 39C. Okey, sebelum tu Assalamualaikum. Terima kasih kerana mengundang pihak AADK dan terima kasih kepada semua pendengar yang bersama-sama dengan kita dalam episod podcast pada kali ini. So, Akta Dadah Berbahaya 1952, salah satu seksyen di bawah akta ini ialah Seksyen 39C. So, Seksyen 39C ini ialah berkenaan dengan penalti lebih berat ke atas mereka yang berulang-ulang kali terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Di mana apabila seseorang itu telah menerima rawatan dan pemulihan yang disediakan oleh pihak AADK di dalam institusi, dan kemudiannya ada kesalahan-kesalahan lain di bawah beberapa seksyen, antaranya Seksyen 15.1 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan juga Seksyen 10.2B yang berkait dengan menyalahgunakan candu masak. Maka hukuman yang dikenakan kepada orang tersebut, selain daripada hukuman di bawah seksyen-seksyen yang tersebut, ditambah lagi dengan hukuman 5 hingga 7 tahun penjara ataupun kalau kesalahan itu berulang lagi, maknanya selepas daripada itu boleh dikenakan hukuman penjara antara 7 hingga 13 tahun dan juga sebatan 3 hingga 6 kali sebatan. Kalau kali pertama tadi tidak lebih daripada 3 sebatan selain daripada hukuman penjara, dan hukuman sedia ada untuk kesalahan tersebut. Maknanya dia ada hukuman tambahan. Jadi satu hukuman yang sebenarnya sangat berat dan digerunilah oleh mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan dan juga penagihan dadah. Itu sebelum dikubal rang undang-undang tu? Ini di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 dan setakat ini tidak ada sebarang pindaan lagi, dan seksyen ini 39C ini masih berkuat kuasa dan yang menguatkuasakannya ialah pihak polis di Raja Malaysia.
So kalau saudara maksudkan dengan pindaan Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan pindaan 2024, itu satu perkara yang lain. Oh, so jadi bila dah dia dah gubal Undang-Undang Akta Penagih Dadah 1983 tu. Ya. Jadi sejak hari tu yang ramai tertanya apa akan jadi dengan 39C. Okey. So setakat ni seksyen tersebut masih berkuat kuasa. Jadi dan yang menguatkuasakan sebagaimana yang saya sebut tadi ialah pihak Polis Diraja Malaysia. Dan saya sebut tadi memang ini sangat digerunilah kan oleh mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Dan satu perkara yang kita kena faham, suka saya nyatakan di sini, bahawa masalah penagihan dadah adalah satu masalah mental disorder ataupun kecelaruan minda. Ia ditaktifkan sebagai satu medical condition, masalah perubatan, masalah kesihatan yang disebut sebagai chronic relapsing brain disease. Maka jika ada seseorang yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah, khususnya penagihan dadah, maka relapse itu satu perkara yang sebenarnya perlu dijangkakan. Satu yang normal. Normal bukan bermakna kita mengiktiraf ataupun kita merelainya, tapi ia berlaku. Maka dalam konteks ini, apabila kita buat pindaan kepada Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983, kita berusaha untuk menambah baik peruntukan-peruntukan sedia ada dalam akta tersebut. Jadi di antaranya kita memberi banyak pilihan kepada mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan penagihan dadah dari sudut jenis-jenis rawatan, tempoh rawatan dan pemulihan yang disediakan. Jadi oleh sebab itulah kita kena faham, kalau kita tidak mahu terlibat, bukan maksud saya, kalau kita tidak mahu tertangkap oleh pihak polis di bawah dan dituduh di bawah Seksyen 39C, kita kena, maknanya mereka yang terlibat tersebut kena datang kepada AADK untuk dapatkan rawatan supaya masalah penyalahgunaan khususnya penagihan dadah yang dihadapi mereka ini dapat dihentikan melalui program rawatan dan pemulihan yang disediakan oleh pihak AADK. Jadi RUU Rang Undang-Undang pindaan kepada Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983 ini sebenarnya memberi lebih banyak peluang dan juga pilihan kepada mereka yang terlibat supaya mereka ini dapat dipulihkan sebelum mereka diambil tindakan di bawah Seksyen 39C tersebut. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, seksyen tersebut masih berkuat kuasa. Jadi alternatifnya ada, datang kepada ADK. Kalau tak datang kepada ADK pun, pihak ADK akan cari tuan-tuan yang terlibat supaya kita boleh bantu. Kita tangkap bukan untuk hukum, bukan untuk penjarakan, tetapi untuk menerima rawatan dan pemulihan. Itu pun tidaklah sampai 5 ataupun 7 tahun, setakat 2 tahun saja maksimum. Tapi dia ada tempoh-tempoh yang berbeza mengikut tahap keparahan masalah dadah yang dihadapi oleh mereka yang terlibat. Jadi tuan, kalau dah masuk maksimum 2 tahun, keluar balik, masuk lagi, macam mana tu? Okey, maksudnya dalam pemulihan. Betul. Okey, kalau dalam pemulihan, untuk penagihan dadah di bawah Seksyen 6. Okey, di bawah Seksyen 6. Kalau penyalahgunaan dadah di bawah Seksyen 6A, di bawah akta yang telah dipindah ini. So, tempoh untuk penagih dadah apabila telah diperakui oleh pegawai perubatan sebagai penagih dadah dan atas syur pegawai pemulihan, magistrat memerintahkan, bukan menjatuhkan hukuman tetapi memerintahkan, mandatory lah, menjalani rawatan dan pemulihan dalam institusi. Dia selama 2 tahun. Itu kira mandatory, 2 tahun. Okey. Dan setelah 2 tahun tamat pemulihan dalam institusi, dia kena menjalani pemulihan dalam komuniti selama 2 tahun juga. Itu untuk
penagih dadah. Adapun untuk penyalahguna dadah, dia ada sedikit berbeza. Sebab penyalahguna dadah ni dia tak sampai tahap ketagihan yang merupakan mental disorder ataupun kecelaruan mental. Tak sampai lagi. Dia ringan sikit lah. Walaupun ringan bukan maknanya satu perkara yang boleh dipandang ringan. So, tempoh dia di bawah Seksyen 6A ialah dia dimulakan dengan pemulihan dalam komuniti. Dia bermula dengan pemulihan dalam komuniti, iaitu maksimum 2 tahun. Tidak semestinya 2 tahun. Bukan mandatory 2 tahun. Maknanya boleh pegawai pemulihan mengesyorkan kepada magistrate untuk menjalani pemulihan dalam komuniti selama 6 bulan, 1 tahun, 3 bulan. Tapi boleh. Bergantung kepada tahap keparahan ataupun masalah yang dihadapi oleh penyalahguna dadah. Dan kemudiannya boleh juga diperintahkan untuk menjalani pemulihan dalam institusi tidak lebih 6 bulan. Jadi dia ringan sikit berbanding dengan kes penagih dadah. Itu macam mana tuan? Yang lebih pada 6 bulan tu? Macam mana? Dia masuk institusi tu 6 bulan, dia tengok berdasarkan apa keparahan tu? Tidak lebih 6 bulan. Dia tengok based on apa tu? Okey, pegawai pemulihan akan membuat penilaian lah. Melihat kepada tahap keparahan kan. Dan juga faktor-faktor seperti adakah dia juga menghadapi apa yang disebut sebagai co-occurring disorder ataupun dual diagnosis. Maksudnya selain daripada masalah penagihan ataupun penyalahgunaan yang dihadapinya, ada tak dia ni menghadapi masalah mental yang lain. Mungkin dia menghadapi skizofrenia mungkin, ataupun masalah-masalah mental yang lain, ataupun juga masalah-masalah kesihatan. Itu juga merupakan apa yang disebut sebagai co-occurring disorder. Maknanya masalah kesihatan seperti diabetes ataupun ada masalah penyakit jantung dan sebagainya. Itu semua akan diambil kira dalam menentukan tempoh rawatan dan pemulihan yang perlu dijalani oleh seseorang tersebut. Okay. So ringkasnya antara penagih dadah dengan penyalahguna dadah ada perbezaan dari sudut tempoh rawatan dan pemulihan yang disediakan. So penyalahguna dadah ni lebih singkat tempoh dia berbanding dengan penagih dadah. So apa nak menentukan dia ni penagih dadah ke penyalahgunaan dadah tu, apa beza dia? Macam mana nak tentukan dia tu? Okay. So masalah penggunaan dadah ini perlu dilihat sebagai satu continuum. Okay. So penagihan dadah bukan berlaku overnight. Dia bukan berlaku semena-mena. Dia mengambil tempoh. Mungkin 6 bulan, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun. Dia bermula dengan penyalahgunaan. Dan penyalahgunaan bermula dengan initial use ataupun penggunaan kali pertama. Jadi daripada situ, berdasar kepada beberapa faktor persekitaran, faktor genetik dan sebagainya, akan menentukan bila seseorang itu daripada penyalahgunaan akan menjadi penagih dadah ataupun menghadapi masalah yang disebut sebagai substance use disorder. Istilah dia substance use disorder ataupun penagihan dadah. Dan penagihan dadah inilah yang dikatakan sebagai masalah mental ataupun mental disorder. Penyalahgunaan dadah, apatah lagi di peringkat awal, bukan masalah mental lagi. Oh, belum lagi. Dia masalah tabiat, masalah sikap. Ada tekanan-tekanan luar, ada faktor-faktor seperti tekanan hidup, faktor kawalan diri dan sebagainya menyebabkan dia mengambil dadah. Tetapi apabila tabiat ini ataupun aktiviti ini tidak dihentikan di peringkat awal, intervensi awal tidak dibuat, akhirnya ia akan menjadi ataupun develop substance use disorder ataupun penagihan dadah. Jadi itu sebabnya di antara kebaikan pindaan ini ialah pihak kerajaan khususnya AADK dapat membuat intervensi yang lebih awal untuk menangani masalah dadah ini. Sebab selama hari ini lebih 40 tahun Akta Penagih Dadah
bertujuan untuk menangani masalah penagihan dadah oleh penagih dadah, bukan penyalahguna dadah. Penyalahguna dadah ni biasanya ditangkap di bawah Seksyen 15.1 Akta Dadah Berbahaya 1952 oleh pihak polis. Dan hukumannya ialah denda atau penjara atau kedua-duanya sekali. Bukannya rawatan dan pemulihan. Jadi dia berbeza. So dengan Akta Penagih Dadah dengan pindaan ini, pindaan Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan, pindaan 2024 ini, maka ia memberi satu tanggungjawab yang besar kepada pihak AADK khususnya, dan juga ia memberi peluang supaya mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah ini bukan dihukum melalui Seksyen 15.1 di bawah Akta Dadah Berbahaya ni, tetapi diberikan intervensi awal, rawatan dan pemulihan. Maknanya kita tak mahu apabila seseorang itu telah menjadi penagih dadah, telah develop substance use disorder, okey, baru nak dirawat. Kalau boleh kita nak mereka ni dibantu di peringkat awal, lebih mudah sebenarnya. Intervensi awal dulu. Ya, di peringkat awal tu lebih mudah. Di peringkat mereka ni masih menjadi penyalahguna dadah sahaja, bukan menjadi penagih dadah saja. Sebab tu kita sekarang ni kita tengok ADK ni ada MRT, Mobile Recovery Treatment kan, yang pergi ke pedalaman untuk buat intervensi awal kepada kalau MRT sedia ada sekarang ni adalah program rawatan dan pemulihan di luar institusi kita untuk kita buat capaian kepada mereka yang terlibat dengan masalah dadah yang berada di dalam penjara ataupun dalam komuniti yang jauh daripada fasiliti-fasiliti kita. Betul. Tapi sebenarnya sasarannya lebih kepada penagih dadah pada ketika ini. Tetapi apabila kita kuat-kuasakan pindaan akta yang baru ini, maka sudah tentulah skop ataupun sasaran kita akan menjadi lebih luas lagi. Maknanya merangkumi penyalahguna dadah juga, bukan sekadar penagih dadah. Sangat setuju, sangat mulia kata usaha daripada ADK yang ingin mengajak orang di luar sana yang telah terjebak, mungkin tak terpaksa tersengaja untuk terjebak tu, untuk kita sama-sama datang ke fasiliti ADK untuk dapat rawatan atau intervensi awal, untuk kita membantu mereka ni supaya tidak terjebak lebih jauh dengan dadah sebenarnya. Baik Tuan, satu lagi soalan, apakah yang membezakan perkhidmatan ADK ni selepas adanya RUU yang terbaru ni? Okey. Bukan ada perbezaan sikit. Okey, tadi saya dah sentuh sedikit sebanyak. Saya akan tambah lagi. So, yang pertamanya, nama akta ni juga akan berubah. Iaitu Akta Penagih dan Penyalahguna Dadah dan Bahan Rawatan dan Pemulihan 1983. Itu nama akta. Okey, yang akan berubah. Okey. So, jadi daripada nama akta tu sendiri, dia dah berubah daripada penagih dadah kepada penagih dadah dan bahan, ataupun penagih dadah atau bahan. Maknanya bukan sahaja mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah, tetapi yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan juga akan dibantu melalui program rawatan dan pemulihan AADK. Bukan itu saja, tetapi penyalahguna dadah ataupun bahan. Maknanya kalau selama hari ini, selama 41 tahun, kita AADK hanya ada kuasa ataupun hanya bertanggungjawab untuk memulihkan penagih dadah sahaja. Tetapi dengan pindaan akta ini, penagih bahan juga menjadi tanggungjawab AADK. Penyalahguna dadah ataupun bahan juga menjadi tanggungjawab AADK. Ini satu tanggungjawab yang sangat berat. Jadi, apa yang dimasukkan dengan bahan? Apa yang dimasukkan dengan dadah? Ringkasnya, bahan dengan dadah ini, merupakan bahan psikoaktif. Bahan psikoaktif ni dia memberi kesan kepada sistem saraf tunjang kita. Maknanya dia boleh mengubah persepsi, mengubah emosi dan juga akhirnya mengubah tingkah laku seseorang. Okey, itu bahan psikoaktif. So, bahan psikoaktif ni kalau dia dah dijadualkan di bawah undang-undang dadah, maka kita panggil dadah ataupun dadah berbahaya. So, dalam konteks Malaysia,
senarai bahan psikoaktif yang dikategorikan sebagai dadah berbahaya disenaraikan dalam jadual pertama Akta Dadah Berbahaya 1952. Ini yang dikuatkuasakan oleh ADK selama hari ini dalam konteks rawatan dan pemulihan. So bahan pula merupakan bahan psikoaktif tetapi tidak disenaraikan lagi dalam jadual pertama Akta Dadah Berbahaya. So bahan secara spesifiknya dalam konteks pindaan akta ini ialah bahan psikotropik yang sebenarnya merupakan bahan psikoaktif yang dijadualkan dalam jadual ketiga Akta Racun 1952. So di antaranya ialah metrajainin. Bahan psikoaktif dalam ketum ataupun kratom. So dalam jadual bahan yang tertera dalam akta pindaan akta ini, selain daripada psikotropik, bahan psikotropik dalam jadual ketiga Akta Racun 1952, ada satu lagi yang tak ada dalam senarai tersebut tetapi disenaraikan dalam bahan, iaitu dipanggil tolina. Tolina ini adalah bahan pencair yang ada dalam gam. Jadi bermakna apa maksud dia, saudara? Bahawa mereka yang terlibat dalam aktiviti menghidu gam juga merupakan sasaran ADK untuk dibantu, bukan sasaran ADK untuk dihukum. Kita nak bantu sebab selama hari ini berpuluh tahun dah pihak pelbagai pihak menafikan bahawa mereka ada kuasa. Memang itu betul, kita tak ada kuasa. Tetapi dengan akta pindaan akta ini, AADK telah ada kuasa. Bukan saja AADK, pihak PDRM juga ada kuasa berdasarkan kepada pindaan akta ini. Bermakna mulai daripada tahun depan, kita jangkakan akta ini akan diwartakan mulai tahun depan. Maka AADK juga bertanggungjawab untuk menyediakan rawatan dan pemulihan bagi penghidu-penghidu gam ni. Sebenarnya masih ramai lagi. Cuma pihak media ni dia mungkin dia terlepas pandang ke, dia tak buat sangat dalam liputan. Penghidu gam ni masih ada lagi. Bila saya bercakap dengan pegawai-pegawai saya kat lapangan, dia kata ada tuan, ramai dekat sekian-sekian tempat dan sebagainya. So ini antara sasaran-sasaran kita. Bukan untuk hukum sebagaimana saya sebut tadi, kita perlu bantu mereka untuk rawat bantu mereka dan of course kita perlu bekerjasama lah dengan pihak KKM lah untuk membantu mereka yang terlibat ni. Maknanya satu, ketum tadi, ramai yang terlibat ketum ni, mereka ni berasa selesa sebab ketum ini bukan dalam jadual dadah ataupun dalam jadual pertama Akta Dadah Berbahaya. Dia hanya dibawa Akta Racun. Hukuman dia tidak seberat dalam Akta Dadah Berbahaya, kan? Tapi macam saya sebut, bila ADK mula menguatkuasakan pindaan akta ini nanti, maka pengguna ketum juga merupakan antara sasaran kita untuk kita bantu. Bukan so untuk memang, hukum, memang sangat berat tanggungjawab yang akan dipikul oleh ADK selepas ini. Sekarang ni bila dah RUU ada tu, banyak sasaran ADK sebenarnya, antaranya daripada penghidu gam dan juga ketum tadilah. Jadi tuan, mungkin itu saja untuk peringkat awal ni. Kita akan bertemu semula selepas ini. Jadi kepada anda yang setia menyaksikan podcast KDN ni, kita akan apa-apa sebarang aduan ataupun pertanyaan persoalan kepada ADK boleh terus hubungi 1800 22 2235 dan juga WhatsApp 019 626-2233 untuk mengetahui lebih lanjut ataupun pelbagai aduan ataupun sebagainya lah untuk kita tanya kepada ADK sini. Jadi itu saja, kita akan kembali selepas ini. Terima kasih. Santai, santai.